Dari jalan-jalan berbatu yang penuh sejarah di Porto, di mana angin lautan Atlantik membawa harum garam laut, hingga ke padang bola yang membara di Kuala Lumpur, perjalanan Paulo Josu ibarat sebuah filem tentang impian dan cita-cita. Dia mungkin bukan nama yang kerap terpampang di muka depan majalah bola sepak Eropah, namun di Malaysia, nama ini disebut sebagai simbol baharu bagi kekuatan, ketabahan, dan kelas tersendiri. Pemain menyerang kelahiran Portugal ini telah meninggalkan kesan mendalam sejak hari pertama menjejakkan kaki di bumi Asia Tenggara. Dengan kemampuan mengawal tempo permainan, hantaran yang tajam bak bilah pisau, dan rembatan dari luar kotak penalti yang membuat penonton terhenti bernafas, Paulo Josu segera menjadi nadi utama barisan serangan Harimau Malaya. Namun, di sebalik perlawanan yang membara, Paulo memiliki kisah lain, kisah tentang penyesuaian diri, gaya hidup yang penuh cita rasa, dan perjalanan mengumpul kekayaan dengan penuh kebijaksanaan. Dia adalah bukti hidup bahwa Anda tidak perlu bermain di liga paling mahal di dunia untuk membina kehidupan mewah. Dan dalam video ini, kita akan meneroka semuanya daripada nilai aset bersih, pendapatan lumayan, koleksi kereta mewah, hartanah eksklusif, hinggalah minat dan hobi penuh gaya seorang gentleman milik Paulo Josu. Adakah Anda sudah bersedia melangkah masuk ke dunia penuh kemewahan konduktor ini? Pada usia 35 tahun, Paulo Josu telah bijak menukar kejaya bola sepaknya menjadi satu asas kewangan yang kukuh. Walaupun tidak bermain di liga bernilai berbilion dolar seperti Premier League atau La Liga, beliau masih memiliki nilai aset bersih yang dianggarkan sekitar 5 juta dolar Amerika, satu angka yang mengagumkan dalam konteks pemain bola sepak di Asia Tenggara. Sumber pendapatan utama Paulo datang daripada kontrak bermain bersama kelab Kuala Lumpur City FC, di mana beliau bukan sahaja menjadi kapten pasukan, malah menjadi nadi utama di bahagian tengah. Gaji asas tahunan beliau dianggarkan sekitar 700,000 dolar Amerika, belum termasuk pelbagai bonus bagi pencapaian individu dan pasukan, seperti kemenangan di Piala Malaysia atau mara ke perlawanan akhir Piala AFC. Selain gaji, Paulo juga mempunyai kontrak pengiklanan dan kerjasama jenama sukan, jam tangan, dan fashion lelaki mewah sering memilih beliau sebagai duta, kerana imej gentleman yang dimilikinya sesuai dengan golongan pelanggan kelas atasan. Kontrak-kontrak ini membawa masuk tambahan sekitar 200 hingga 300,000 dolar Amerika setiap tahun. Di samping itu, Paulo turut melaburkan sebahagian pendapatannya dalam bidang hartanah di Malaysia dan Portugal. Daripada sebuah kondominium mewah di pusat bandar Kuala Lumpur hinggalah sebuah rumah percutian di tepi pantai Algarve, setiap aset bukan sahaja menjadi tempat tinggal tetapi juga pelaburan yang menjana keuntungan stabil. Berbanding rakan sepasukan, Paulo menonjol dengan kemampuannya mengekalkan aliran pendapatan yang stabil, menggabungkan bola sepak, pengiklanan, dan pelaburan, satu strategi yang membolehkan beliau bukan sahaja kaya ketika masih bermain, malah menjamin kestabilan kewangan apabila bersara kelak. Jika di padang Paulo Josu adalah konduktor yang mengawal rentak permainan, maka di luar padang beliau pula merupakan seorang pemain gaya hidup yang halus dalam memilih kenderaan. Setiap kereta, setiap penerbangan, atau setiap kali beliau menaiki kapal layar mencerminkan cita rasa estetik Eropah yang berpadu dengan semangat bebas Malaysia. Koleksi kereta Paulo dianggap antara barisan kenderaan paling menarik dalam kalangan pemain bola sepak yang beraksi di Malaysia. Pertama sekali, mesti disebut Mercedes-Benz S-Class Mebasi, sedan ultra mewah bernilai sekitar 200,000 dolar Amerika, dengan kemasan dalaman kulit napa, sistem audio Burmester, dan kerusi urut seluruh badan. Inilah kereta yang sering digunakan Paulo ketika menghadiri acara atau membawa keluarga. Seterusnya ialah Porsche 911 Turbo S, kereta sport mewah bernilai lebih 250,000 dolar Amerika dengan enjin turbo berkembar, mampu memecot dari 0-100 km/j hanya dalam 2.7 saat. Paulo pernah berkongsi bahawa memandu 911 Turbo S di tepi pantai Penang pada waktu pagi adalah detik kebebasan mutlak. Beliau juga memiliki Range Rover Sport STR, SUV berprestasi tinggi bernilai kira-kira 120,000 dolar Amerika, digunakan untuk perjalanan luar bandar atau bercuti bersama keluarga. Selain itu, terdapat BMW M4 Competition dan Audi Q8, yang mengimbangi elemen sporty dengan keselesaan. Bagi urusan penerbangan, Paulo tidak memiliki jet peribadi, satu pilihan yang lebih praktikal memandangkan jadual perlawanan yang padat. Sebaliknya, beliau merupakan pelanggan setia sebuah perkhidmatan sewa jet peribadi di Kuala Lumpur.
Setiap penerbangan menggunakan Gulfstream G550 atau Bombardier Challenger 650 bagi laluan Kuala Lumpur, Bangkok atau Kuala Lumpur, Singapura berharga sekitar 20 hingga 30 ribu dolar Amerika. Perjalanan ini biasanya untuk percutian singkat atau acara jenama, sambil memastikan tahap predasi tertinggi. Tentang kapal layar, Paulo merupakan pemegang saham kecil dalam sebuah kelab kapal layar di Langkawi. Keahlian ini membolehkan beliau menggunakan kapal layar mewah seperti Sunseeker Predator 74 atau Princess Y72 pada bila-bila masa yang lapang. Perjalanan hujung minggu di Teluk Langkawi, menikmati makanan laut segar sambil menyaksikan matahari terbenam, telah menjadi sebahagian daripada gaya hidupnya. Kos sewa setiap kali berlayar dianggarkan sekitar 15 ribu dolar Amerika. Keistimewaan Paulo ialah beliau tidak sekadar membeli kenderaan kerana kemewahan, tetapi memilih model dan perkhidmatan yang memberikan pengalaman emosi. Setiap kereta di garajnya mempunyai kisah tersendiri. Maybach adalah hadiah untuk dirinya selepas menjuarai Piala Malaysia. Porsche adalah ganjaran bagi gol kemenangan di Piala AFC, manakala Range Rover membawa kenangan perjalanan merentasi semenanjung Malaysia bersama keluarga. Dari trek berkelajuan tinggi ke kabin mewah jet peribadi, dari hembusan angin laut di dek kapal layar hingga deruman enjin di lebuh raya Kuala Lumpur, Paulo Josu telah menjadikan perjalanan sebagai bahagian penting dalam gaya hidup kelas atasan yang dimilikinya. Jika garaj kereta adalah koleksi kelajuan, maka hartanah pula merupakan empayar tenang milik Paulo Josu. Beliau amat memahami nilai tanah dan bangunan mewah bukan sekadar sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset kukuh untuk masa depan. Rumah utama Paulo terletak di sebuah kawasan kediaman tertutup mewah di pinggir Kuala Lumpur, di mana setiap villa mempunyai pengawal keselamatan sendiri, pintu pagar berlapis kawalan, dan sistem kamera pengawasan 24/7. Villa ini dianggarkan bernilai lebih 2 juta dolar Amerika, dengan keluasan lantai melebihi 800 m, kolam renang infinity sepanjang 15 meter, taman lanskap tropika, dan gimnasium peribadi. Reka bentuk dalaman menggabungkan gaya moden Eropah dengan sentuhan kayu buatan tangan dari Malaysia, memberikan suasana yang mewah namun tetap hangat. Di bahagian dalam, ruang tamu berkonsep terbuka dengan siling setinggi lebih 6 meter, dinding kaca panorama menghadap kolam renang. Dapur dilengkapi peralatan Miller kelas premium, meja batu marmar padu, menjadi tempat Paulo sering menganjurkan makan malam mewah bersama keluarga dan rakan. Bilik tidur utama mempunyai balkoni peribadi, bilik persalinan luas dengan sistem pencahayaan LED di setiap petak almari, sempurna untuk koleksi sut dan jam tangannya. Hartanah percutian milik Paulo juga menarik perhatian. Beliau memiliki sebuah unit penthouse di pusat Kuala Lumpur, bernilai sekitar 1 juta dolar Amerika, digunakan untuk sewaan jangka pendek atau menyambut tetamu VIP. Selain itu, di Algarve, kawasan pesisir terkenal di Portugal, Paulo mempunyai sebuah villa tepi pantai dengan pemandangan terus menghadap lautan Atlantik. Rumah ini menjadi destinasi percutian musim panas ideal bagi keluarganya, dan juga merupakan pelaburan berpotensi tinggi ketika harga hartanah pesisir di Eropah sedang meningkat. Tidak berhenti di situ, Paulo turut melabur dalam projek resort mewah di Langkawi, bekerjasama dengan sekumpulan usahawan Malaysia. Projek ini merangkumi villa peribadi, marina, dan restoran bertaraf 5 bintang, menyasarkan segmen pelancong ultrakaya. Bagi Paulo, hartanah bukan sekadar aset, ia adalah ruang untuk dinikmati, untuk menyimpan kenangan, dan untuk memastikan bahawa walaupun selepas bersara daripada bola sepak, beliau masih mempunyai aliran pendapatan pasif yang stabil hasil pelaburan bijaknya. Jika kereta dan hartanah adalah simbol jelas kekayaan, maka koleksi jam tangan milik Paulo Josu pula adalah bahasa senyap yang mencerminkan kelasnya. Setiap jam tangan yang dimiliki bukan sahaja mahal, tetapi juga membawa kisah, emosi, dan pencapaian tersendiri. Di dalam kabinet pamerannya, yang paling menonjol ialah Rolex Cosmography Daytona emas pupe, bernilai sekitar 70 ribu dolar Amerika hadiah untuk dirinya sendiri apabila mencapai 100 perlawanan bersama Kuala Lumpur City FC. Seterusnya ialah Audemars Piguet Royal Oak Avior CH Chronography, bernilai sekitar 80 ribu dolar Amerika, dengan reka bentuk muka jam M tapisiri yang memancarkan aura maskulin dan sporty.
Beliau juga memiliki Patek Philippe Nautilus keluli tahan karat, simbol keanggunan, bernilai hampir $85,000 Amerika. Jam tangan ini sering dipakai Paulo ketika menghadiri acara kerjasama jenama atau menikmati makan malam di restoran fine dining terkemuka di Kuala Lumpur. Selain itu, terdapat Hublot Big Bang Unico King Gold dengan kerangka emas merah jambu 18 ke dan tali getas putih, serta Omega Speedmaster Moonwatch, jam tangan ikoni bernilai sekitar $10,000 Amerika, yang berkait dengan minatnya terhadap sejarah penjelajahan angkasa. Selain jam tangan, Paulo turut gemar mengumpul wine vintage, terutamanya botol Bordeaux dan Barolo hasil tuayan langka, yang disimpan di bilik bawah tanah villa miliknya. Beliau juga melabur dalam seni, dengan beberapa karya pelukis kontemporari Malaysia dan Portugal, menganggapnya sebagai aset emosi yang bukan sahaja untuk dinikmati, tetapi juga berpotensi memberikan pulangan pelaburan. Bagi Paulo, setiap barangan mewah adalah kesinambungan kisah hidupnya di mana kejayaan, kenangan, dan gaya berpadu menjadi tanda pengenalan yang unik. Di sebalik imej seorang gentleman di padang bola terselah seorang Paulo Josu yang sederhana dan penuh kasih sayang apabila bersama keluarga. Beliau berkahwin dengan istri sebangsa dari Portugal, yang sentiasa berada di sisinya sepanjang perjalanan kejaya dari hari-hari bermain di Eropah hingga saat gemilang di Malaysia. Pasangan ini dikurniakan 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Paulo sering berkongsi momen bermain bersama anak-anak di taman villa atau keluar berkelah hujung minggu bersama keluarga. Rutin harian Paulo mencerminkan disiplin seorang atlet bertaraf tinggi. Setiap pagi, beliau bangun pada pukul 6, meluangkan 30 minit untuk bermeditasi atau melakukan yoga ringan, kemudian menikmati sarapan sihat terdiri daripada telur, roti gandum penuh, dan smoothie buah-buahan. Sesi latihan utama diadakan di padang kelab, tetapi di luar waktu tersebut, beliau tetap melakukan latihan tambahan untuk kekuatan dan keseimbangan di gimnasium peribadi di rumah. Paulo percaya kepada keseimbangan antara kerja dan menikmati hidup. Beliau tidak teragak-agak untuk meluangkan masa bercuti bersama keluarga, selalunya ke destinasi pulau dan pantai seperti Maldives, Phuket atau Langkawi. Beliau juga aktif dalam kegiatan komuniti, daripada memberikan beasiswa bola sepak kepada kanak-kanak miskin di Malaysia, sehinggalah menaja peralatan untuk sebuah akademi bola sepak di kampung halamannya di Porto. Perwatakan Paulo digambarkan oleh rakan sepasukan sebagai tenang, konsisten, tetapi juga penuh humor. Beliau jarang marah di padang, sentiasa mengekalkan semangat kepimpinan dan memberi inspirasi. Mungkin gabungan disiplin Eropah dan keramahan Asia inilah yang menjadikan Paulo antara tokoh paling disayangi dalam skuad Harimau Malaya. Salah satu kisah yang sentiasa diingati peminat Malaysia tentang Paulo Josu berlaku ketika perlawanan akhir Piala Malaysia. Pada babak kedua, ketika pasukan lawan sedang mendahului dan tekanan semakin memuncak setiap minit, seorang pemain muda Kuala Lumpur City FC melakukan kesilapan yang hampir menyebabkan gol bolos. Namun, bukannya memarahi, Paulo segera berlari menghampiri, meletakkan tangan di bahu rakan sepasukan itu dan berkata, "Kita masih ada masa. Percaya pada diri sendiri." Hanya beberapa menit kemudian, pemain muda itu sendiri melakukan hantaran gol yang membolehkan Paulo menjaringkan gol penyamaan, membuka jalan kepada kemenangan bersejarah. Detik ini bukan sahaja mengukuhkan kemampuan kepimpinan beliau, malah menunjukkan sifat belas kasihan dan keyakinan yang Paulo berikan kepada rakan sepasukan. Bagi ramai orang, inilah bukti paling jelas bahawa beliau bukan sekadar pemain hebat, tetapi juga seorang kapten sejati. Daripada seorang budak di Porto dengan kasut bola yang sudah lusuh, hingga menjadi kapten yang memimpin Harimau Malaya, Paulo Josu telah menulis kisahnya sendiri, kisah tentang cita-cita, disiplin, dan gaya hidup mewah. Beliau bukan sahaja simbol di atas padang, malah menjadi teladan tentang bagaimana membina kejaya yang kukuh, menikmati kehidupan dengan penuh gaya, dan tetap bertanggung jawab kepada komuniti. Dan kini, persoalan untuk anda, apa yang paling mengesankan anda tentang Paulo Josu, bakatnya, kepimpinannya, atau gaya hidup mewahnya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jika anda menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk tekan like pada video, subscribe saluran ini, dan aktifkan loceng notifikasi supaya tidak terlepas siri penjelajahan dunia mewah bintang bola sepak yang seterusnya.